Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan-tuan dan puan-puan yang setia menonton MTA. Alhamdulillah, semoga tuan-tuan dan puan-puan berada dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Baiklah, bersama saya Salman Ahmad dalam sebuah program iaitu Taklim Tarbiyat Online. Jadi dalam studio pada hari ini bersama kami Tuan Ainul Yakin Muhammad Zain dan Tuan Salahuddin Syed Ali. Baiklah tuan, jadi dalam episod yang sebelum ini kita telah membincangkan tentang Dajjal. Jadi kita sudah tahu apa sebenarnya Dajjal dari fahaman Jemaah Ahmadiyah dan kita tahu bila kemunculan Dajjal. Jadi pada hari ini tuan, kita pergi ke satu lagi kuasa besar di akhir zaman yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, iaitu Ya'juj Ma'juj. Jadi apa sebenarnya tuan Ya'juj Ma'juj ni? Silakan tuan. Terima kasih Saudara Salman atas pertanyaan tadi. Kalau kita melihat berkenaan dengan Ya'juj Ma'juj ini memang banyak diperbincangkan dan banyak sekali buku-buku yang telah ditulis oleh ulama-ulama Islam berkenaan dengan Ya'juj Ma'juj ini. Namun begitu, untuk kita memahami kuasa besar itu, Ya'juj Ma'juj ini akan menguasai dunia di akhir zaman nanti dengan sifat-sifat mereka yang mendekati manusia penuh kasih sayang, kelembutan, tetapi dalam masa yang sama mereka sebenarnya hendak menguasai dunia dan hendak merubah akidah, terutamanya akidah orang-orang Islam, untuk membawa mereka meninggalkan Islam dengan mempercayai akidah yang Ya'juj Ma'juj ini yakini. Jadi untuk kita mengenal dan menyelamatkan diri kita daripada godaan ataupun pengaruh Ya'juj Ma'juj ini, kita perlu tahu siapa sebenarnya Ya'juj Ma'juj ni. Dan kalau kita melihat dari segi bahasa, Ya'juj Ma'juj ni dari segi bahasa dia akar kata perkataan Ya'juj Ma'juj ni keluar daripada perkataan Ajaj yang bermaksud gelombang api yang berkobar-kobar. Jadi di sini pun kita dapat melihat bahawa di akhir zaman nanti ada suatu kuasa besar yang mereka akan menguasai dunia ini. Dengan berkobar tu maksudnya dia akan menguasai dunia ini begitu cepat sekali. Dan di situ pun digambarkan dari pengertian perkataan itu tadi, Ajaj itu dia gelombang api yang berkobar-kobar. Dengan kata lain, Ya'juj Ma'juj ini akan menguasai dunia dengan menggunakan kekuatan mereka, dan kekuatan mereka adalah berasal daripada api. Ini yang dapat kita fahami daripada perkataan Ya'juj Ma'juj itu sendiri. Jadi ada satu bangsa nanti di akhir zaman nanti yang akan menguasai dunia dengan menggunakan kekuatan-kekuatan api. Dasar kekuatan mereka ataupun punca kekuatan mereka itu adalah menggunakan api. Dan mereka akan menguasai dunia ini dengan cepat, dan seperti mana saya katakan tadi, mereka mendekati umat manusia dan terutamanya orang Islam ini dengan kasih sayang, dengan kelembutan, dengan memberikan kemewahan-kemewahan dan bantuan-bantuan. Tetapi dalam masa yang sama, dalam mereka memberi bantuan itu, mereka sebenarnya nak menggelincirkan umat manusia dan terutamanya orang-orang Islam daripada akidah yang umat Islam imani. Sama seperti episod yang sebelum ini kita gambarkan Dajjal itu bagaimana mereka mendekati manusia dan terutamanya orang-orang Islam, nak menggelincirkan orang Islam daripada akidah-akidah mereka itu dan membawa mereka untuk mempercayai satu ajaran, satu keyakinan yang lain yang mana ianya lebih tertumpu ataupun lebih spesifik lagi membawa umat Islam kepada ajaran Kristian. Jadi Ya'juj Ma'juj ini adalah suatu bangsa yang menggunakan api untuk menguasai dunia. Betul. Jadi tuan, yang seterusnya, ada tak dalam hadis Rasulullah SAW menceritakan tentang cara kita mengenali Ya'juj Ma'juj? Ada kan? Silakan. Maksudnya dari segi rupa mereka, wajah mereka begitu. Ya, kalau kita lihat dari segi hadis, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang dapat saya kongsi bersama dengan penonton-penonton semua, ada satu hadis dalam Musnad Ahmad dan Tabrani di mana Rasulullah SAW menggambarkan ciri-ciri ataupun wajah Ya'juj Ma'juj ini, ataupun wajah
kelompok ini ataupun bangsa Ya'juj Ma'juj ini, di mana Rasulullah SAW memberitahukan kepada sahabat-sahabat bahawa apakah kamu menyangka sekarang ini sudah tidak ada lagi musuh untuk berlawan dengan kamu. Jadi tidak, Rasulullah mengatakan sendiri, Rasulullah sendiri menjawab kepada mereka bahawa tidak, kamu pasti akan terus berlawan dengan musuh-musuh kamu sehinggalah muncul satu bangsa. Di sini pun Rasulullah menggunakan bangsa, itu bangsa Ya'juj Ma'juj yang wajahnya lebar. Gambaran yang dilukiskan oleh Rasulullah SAW, wajahnya lebar dan matanya kecil. Kalau kita dalam bahasa Melayu mungkin matanya sepet, dan janggutnya berwarna kemerah-merahan. Jadi inilah bangsa Ya'juj Ma'juj yang diterangkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Musnad Ahmad dan Tabrani yang dapat saya kongsikan bersama supaya kita boleh kenal siapa itu Ya'juj Ma'juj itu. Jadi saya ulang sekali lagi bahawa Rasulullah SAW menggambarkan di dalam hadis Ya'juj Ma'juj itu bangsa ini wajah mereka sedikit lebar, mata mereka kecil ataupun sepet, dan janggut mereka berwarna kemerah-merahan. Ini yang diterangkan di dalam hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan bangsa Ya'juj Ma'juj ini. Jadi agak-agak dari segi hadis itu dia merujuk kepada bangsa mana itu lebih kurang? Kalau kita melihat bangsa yang besar sekarang ini, sebelum ini itu merujuk kepada, lebih tepat kepada Rusia, bangsa Rusia ini, kerana dari Rusia inilah banyak orang-orang berhijrah sampai ke Eropah, sampai ke Amerika, sampai ke China, dan dari bangsa inilah keluarnya Ya'juj Ma'juj. Pada saya lah, kalau kita melihat dari segi gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Dan memang kalau kita mengkaji sejarah, dari bangsa Rusia inilah seperti mana saya katakan tadi, mereka berhijrah ke benua Amerika, mereka berhijrah ke benua Eropah, begitu juga ke sebelah Asia Tenggara, Asia, di China, Jepun dan Korea dan sebagainya. Jadi ini lebih spesifik kalau saya nak katakan, ianya tertuju kepada bangsa Rusia yang pada satu masa dulu merupakan satu bangsa yang besar. Dari bangsa inilah mereka berhijrah seperti mana saya katakan tadi ke benua Amerika, ke benua Eropah, ke benua Asia dan sebagainya. Jadi tuan, adakah terdapat dalam Al-Quran penjelasan tentang Ya'juj Ma'juj ni tuan? Jazakumullah atas soalan itu tadi. Kalau kita dengar bahawa Rasulullah SAW menggambarkan rupa Ya'juj Ma'juj ini, dan di dalam Al-Quran, kalau kita mengkaji dalam Al-Quran, memang Allah Subhanahu Wa Taala secara spesifik menggunakan perkataan Ya'juj Ma'juj itu dalam dua surah. Pertama dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-95, dan yang kedua dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-97, di mana dalam kedua-dua ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan berkenaan dengan Ya'juj Ma'juj itu. Jadi dalam hadis pun diterangkan oleh Rasulullah SAW, kemudian dalam Quran pun diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun disentuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan Ya'juj Ma'juj itu. Jadi tuan-tuan pada penonton mungkin boleh merujuk dalam surah Al-Kahfi ayat 95 dan dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-97. Jadi lepas ni kita boleh rujuk kepada surah Al-Anbiya ayat 97 dan surah Al-Kahfi ayat 95 untuk kita ketahui lebih lanjut tentang Ya'juj Ma'juj ni. Yeah. Jadi seterusnya kepada Tuan Salahuddin, apakah perbezaan Ya'juj Ma'juj dengan Dajjal ni tuan? Boleh tuan terangkan? Silakan tuan. Tentang Dajjal dan Ya'juj Ma'juj, kalau kita perhatikan umat Islam rata-rata salah faham berkenaan dengan kedua-dua istilah ini. Mereka menggambarkan Ya'juj Ma'juj dan juga Dajjal itu satu makhluk yang besar. Mereka percaya bahawa ia satu kuasa besar, tetapi ia merujuk kepada satu makhluk yang besar yang gambarnya sangat menakutkan. Dan orang-orang Islam akan gerun apabila melihat. Sebab itu banyak, kalau kita perhatikan di internet dimanapun, banyak gambaran-gambaran yang salah berkenaan dengan perkara itu. Tetapi Alhamdulillah dengan penjelasan yang diberikan, Dajjal itu kita sudah tahu siapa, dan Ya'juj Ma'juj itu pun kalau kita perhatikan dengan lebih mendalam, kita akan tahu mereka ini merujuk kepada bangsa yang mana.
Jadi sebenarnya Dajjal dan Ya'juj Ma'juj adalah orang yang sama, bangsa yang sama. Kenapa dia dipanggil bangsa Dajjal? Karena mereka itu suka menipu, suka menggelincirkan orang, suka memanipulasi apa-apa idea, dan mereka suka menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Kenapa dipanggil Dajjal, Ya'juj Ma'juj? Karena mereka menggunakan kuasa besar, kuasa-kuasa api itu untuk mencipta pelbagai teknologi-teknologi modern zaman sekarang ini untuk menguasai dunia. Matlamat mereka sama, untuk menguasai dunia, dan mereka mau semua kaum itu berada di bawah telunjuk mereka. Telunjuk Ya. mereka. Itu secara ringkaslah. Okey, jazakumullah tuan. Jadi di sini kita dapat tahu bahawa apa itu Dajjal dan apa itu Ya'juj Ma'juj dan di mana perbezaannya, di mana persamaannya tuan. Jadi seterusnya, apakah Ya'juj Ma'juj ni ada dikabarkan dalam kitab agama lain tuan? Contohnya kitab Injil. Jadi tuan boleh terangkan dengan lebih lanjut? Silakan tuan. Ya, untuk menjawab tu memang saya siapkan ada satu quotation daripada Bible sendiri berkenaan dengan Ya'juj Ma'juj, dan kita sangat mengherankan bahawa di dalam Bible sendiri diterangkan ataupun dilukiskan dan digambarkan berkenaan dengan Ya'juj Ma'juj itu begitu jelas. Dia lebih jelas siapa sebenarnya Ya'juj Ma'juj itu, di mana di dalam kitab Yehezkiel ayat yang pertama hingga yang keempat, di mana di dalam itu diterangkan bahawa dan lagi datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, wahai anak Adam, tunjukkanlah mukamu kepada Juj dan tanah Majuj, Raja Rus, Masih dan Tubal, dan bernubuatlah akan halnya. Katakanlah, demikianlah firman Tuhan Hua, bahawasanya aku membalas kepadamu kelak, wahai Juj, Raja Rus, Masih dan Tubal, dan kubawa akan dikau berkeliling dan kububuh kait pada rahangmu. Jadi di sini diterangkan bahawa berkenaan dengan Ya'juj Ma'juj itu lebih jelas lagi ya di dalam Bible. Dan kalau kita kaji seperti mana saya katakan tadi, bahawa Ya'juj Ma'juj itu, kalau kita, macam saya katakan tadi, kalau kita lihat daripada hadis yang Rasulullah SAW terangkan, gambaran mereka ini, bangsa ini berwajah lebar, bermata kecil dan janggutnya kemerah-merahan. Saya katakan tadi dia lebih tertuju kepada bangsa Rusia. Di mana bangsa Rusia inilah yang kemudiannya dari bangsa ini, orang-orang ini berhijrah ke Amerika, ke benua Amerika, ke benua Eropah dan ke Asia, dan mula menguasai. Dan kalau kita merujuk kepada ayat dari Bible ini pun, di situ walaupun perkataan itu tidak begitu jelas, tetapi kalau kita lihat balik, yang perkara yang amat penting dalam perkara ini adalah wujudnya bangsa yang dimaksudkan sebagai Ya'juj Ma'juj itu bangsa Rusia tadi. Dan kalau kita lihat balik kepada ayat itu tadi di dalam Injil, dengan jelas Juj dihuraikan dan ianya sama dengan Ya'juj Ma'juj. Juj itu adalah Ya'juj Ma'juj. Kemudian dijelaskan juga bahawa dalam Al-Quran secara terperincinya Rus bermakna Rus itu dan di atas tadi Raja Rus diterangkan. Ianya tertuju kepada Rusia. Memang kita tahu Rusia itu berada di dalam seperti mana saya katakan tadi, kuasa besar, negara yang sangat besar, yang dari sinilah keluarnya atau berhijrahnya bangsa ini, yang lebih tepat orang-orang Ya'juj Ma'juj ini. Dan kemudian di dalam ayat yang di atas tadi diterangkan juga bahawa Masih dan Tubal. Dan ini pun merujuk kepada dua tempat di Rusia, iaitu Masih itu lebih tepat kalau kita melihat peta Rusia itu lebih tepat kepada Moskow. Dan begitu juga Tubal, ada satu tempat yang bernama Tublok di Rusia itu. Jadi dari bangsa inilah, dari bangsa Rusia inilah, seperti mana saya katakan tadi, mereka berhijrah ke benua Amerika, ke benua Eropah, ke benua Asia untuk menguasai dunia ini. Dan soalan tadi yang ditanyakan, apakah dalam kitab lain ada diterangkan? Memang ada dalam Bible diterangkan, seperti mana ayat yang saya kongsi bersama
para penonton dan tuan dan kita yang berada di studio pada hari ini. Jadi memang dalam Bible tu lebih spesifik diterangkan bangsanya dapat kita cari, dapat kita kenali. Jadi ini yang saya dapat kongsikan, satu quotation ataupun satu rujukan daripada Bible sendiri. Okay, Alhamdulillah tuan, daripada penjelasan tuan setakat ni, jadi jelas tuan bahawa dalam hadis Rasulullah SAW dan Al-Quran sekalipun mengaitkan bahawa Ya'juj Ma'juj ni dengan negara atau bangsa yang memiliki kuasa besar dari segi ekonomi, sains dan teknologi. Jadi perkara ni membuatkan orang-orang terpaksa meminta bantuan daripada mereka yang memiliki kuasa besar ni, termasuklah orang-orang Islam sendiri. Jadi pada pandangan tuan, boleh ke orang-orang Islam ni menjalinkan hubungan baik dengan negara yang berkuasa ni? Saya jawab? Ya, silakan. Okay. Jadi kalau kita melihat sejarah Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW di zaman beliau, ketika beliau diiniaya, ketika beliau diserang oleh orang-orang kafir waktu itu, beliau pun mengarahkan sahabat-sahabat berhijrah, mengambil perlindungan di tempat yang lain. Di mana kita ketahui Rasulullah SAW mengarahkan sahabat-sahabat pergi ke, sekarang ini negara ini dikenali dengan Ethiopia, yang merupakan negara ini dipimpin oleh seorang raja yang beragama Kristian. Jadi di sini kita dapat melihat Rasulullah SAW pun tidak, dari sunnah ini kita dapat melihat beliau pun mengambil bantuan daripada bangsa lain ataupun agama lain. Jadi kita dah kenal tadi Dajjal itu siapa, Ya'juj Ma'juj itu siapa. Ini bangsa yang memang mempunyai akidah bahawa Tuhan itu mempunyai anak, dan kita tahu itu adalah agama Kristian. Dan seperti mana kita ketahui juga, Ya'juj Ma'juj inilah merupakan Dajjal yang sama juga, yang mempunyai kekayaan seperti mana Salman katakan tadi. Dan banyak orang-orang mengambil bantuan kepada mereka, dan ini termasuklah orang-orang Islam. Nah sekarang macam Salman katakan tadi, tanyakan tadi, apakah tidak salah ke orang-orang Islam mengambil bantuan daripada mereka? Tidak salah. Pemerintah Islam. Pemerintah Islam mengambil minta bantuan kepada mereka, itu tidak salah. Seperti mana tadi yang Rasulullah SAW saya gambarkan tadi kan. Namun begitu, kita haruslah melihat sampai ke tahap mana. Kerana kita tahu, saya pun dah jelaskan tadi bahawa sifat Dajjal dan Ya'juj Ma'juj itu dia akan mendekati dan memberikan bantuan cara lemah lembut dan kasih sayang. Kalau orang Islam tidak kuat keimanannya, tidak kuat akidahnya terhadap ajaran Islam dan ajaran Rasulullah SAW, pasti mereka akan tergelincir dan mereka akan mula cair dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pihak Dajjal dan Ya'juj Ma'juj itu, sehingga akan membuatkan mereka terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang memang itulah agenda utama Dajjal dan Ya'juj Ma'juj ni, untuk membawa umat Islam berpaling daripada akidah mereka itu Islam dan pergi kepada akidah Kristian. Ini agenda utama mereka. Dan sebab itulah saya katakan tadi, kita haruslah membentengi diri kita, terutamanya orang-orang Islam haruslah membentengi diri mereka dengan ajaran-ajaran Islam yang sejati, dengan akidah-akidah Islam yang benar, supaya dalam kita mendapatkan bantuan daripada kuasa besar ini, dalam masa yang sama kita tidak tergelincir dan masuk ke dalam akidah mereka. Jadi tidak salah untuk kita mengambil bantuan, namun begitu saya tekankan sekali lagi, perlunya kita menguatkan keyakinan kita menguatkan akidah kita, jangan sampai kita tergelincir dan terpengaruh dengan akidah Dajjal dan Ya'juj Ma'juj itu, kerana seperti mana saya katakan tadi, inilah agenda utama mereka untuk membawa umat Islam berpaling daripada agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan masuk ke dalam agama mereka ataupun akidah mereka, iaitu agama Kristian, dan seterusnya merubah akidah orang Islam itu tadi menjadi akidah orang-orang Kristian, mempercayai Tuhan itu mempunyai anak, dan kita tahu itu merupakan satu akidah yang salah dan bertentangan dengan ajaran Nabi Isa AS sendiri.
Jadi kita perlu berjaga-jaga supaya tidak terpengaruh dengan helah Ya'juj Ma'juj ataupun Dajjal ni tuan. Jadi seterusnya tuan. Jadi secara logiknya, mampukah umat Islam melawan Ya'juj Ma'juj atau Dajjal ni tuan? Ya, kalau kita melihat dari segi dalam episod sebelum ini pun di mana Rasulullah SAW bersabda, kalau sekiranya Dajjal itu datang ada di depan aku ataupun di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri akan menghadapi Dajjal itu. Tapi kalau dia datang di zaman lain, iaitu zaman Imam Mahdi alaihissalatu wasallam, dalam zaman Al-Masih alaihissalam, maka Imam Mahdi inilah yang akan menghadapi Dajjal itu. Dan menghadapi dengan cara apa? Rasulullah SAW pun dah menerangkan dalam hadis yang sama bahawa menghadapi Dajjal itu, fitnah Dajjal itu dengan dalil-dalil. Dan memang kita yakin bahawa dengan dalil lah kita akan dapat mengalahkan Dajjal itu tadi. Akidah-akidahnya kita patahkan. Dan inilah yang dilakukan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, yang memang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhir zaman ini untuk menghadapi fitnah Dajjal ini, untuk mengalahkan dan mematahkan fitnah-fitnah Dajjal ini. Dan alhamdulillah kita dalam jemaat ini kita dah memahami bagaimana cara-cara kita boleh mematahkan akidah-akidah Dajjal ini, mematahkan akidah-akidah Christianity ini, mematahkan akidah-akidah Trinity ini dengan dalil-dalil yang diterangkan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam kepada kita semua. Jadi untuk kita menghadapi Dajjal ini tidak susah bagi kita sebenarnya kalau kita faham kedudukan Al-Masih ataupun Mahdi itu yang memang tujuan diutusnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhir zaman nanti adalah salah satunya adalah untuk mengalahkan dan mematikan serta mematahkan fitnah-fitnah Dajjal itu dengan menggunakan dalil-dalil. Jadi seterusnya kepada Tuan Saladin, apakah kuasaan Ya'juj Ma'juj atau Dajjal ni akan kekal tuan? Jadi apakah peranan yang harus dimainkan oleh umat Islam? Okey. Jadi bagi menjawab soalan ini, sebenarnya kalau kita perhatikan umat Islam merasa ketakutan bagaimana untuk menghadapi fitnah Dajjal itu. Tetapi sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi bahawa untuk menghadapi Dajjal dan juga Ya'juj Ma'juj ini adalah dengan dalil. Sebab sebagaimana yang Tuan sendiri katakan bahawa Ya'juj Ma'juj ini memiliki kekuasaan yang tidak boleh ditandingi oleh mana-mana kuasa yang lain. Okey, kalau misalnya umat Islam pun untuk menandingi mereka, berperang dengan mereka secara fizikal, tidak mungkin akan dapat menghadapi mereka. Tetapi hanya dengan melalui dalil-dalil sahaja boleh memecah belahkan mereka. Dan sebagaimana soalan yang dikatakan tadi bahawa dengan teknologi yang ada, dengan kemampuan yang mereka ada, mereka sekelip mata sahaja boleh menghancurkan dunia. Jadi untuk menghancurkan mereka, di dalam Al-Quran ada dijelaskan bahawa apabila Allah Ta'ala menginginkan mereka ini hancur, mereka akan dibiarkan berperang sesama sendiri. Dan kita perhatikan perang dunia pertama, apa yang akan terjadi selepas itu, berapa tahun tidak ada kuasa yang muncul. Kemudian muncul lagi perang dunia yang kedua, mereka pun akan hancur dengan sendirinya. Tidak ada kuasa Islam yang boleh menghancurkan mereka. Walaupun berapa ramai orang Islam yang sanggup melakukan bom berani mati, tidak akan dapat mengalahkan Dajjal ataupun Ya'juj Ma'juj tadi. Jadi memang sudah ditakdirkan bahawa akhir zaman ini untuk menghadapi mereka adalah melalui Hazrat Masih Maud alaihissalam dan juga pengikut-pengikutnya. Dan apa yang dikatakan tadi bahawa adakah kuasa mereka itu akan kekal sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala apabila Allah Taala merasakan bahawa mereka ini sudah jauh betul-betul daripada landasan, maksudnya Allah Taala berkeinginan supaya mereka ini hancur, mereka akan dibiarkan berperang sesama sendiri. Dan hal ini sebagaimana dikatakan tadi, kuasa sekarang ini kan kita risau tentang nuklir. Kalau ini terjadi, kita tidak tahu bagaimana akan keadaan muka bumi ini. Jadi itu bukan kehancuran disebabkan oleh orang-orang Islam dan kita berusaha melalui dalil-dalil, melalui penjelasan-penjelasan, kita berusaha untuk menarik mereka ini dapat mendekatkan diri kepada pencipta mereka yang sebenar. Jadi tuan, sebelum kehancuran itu tiba, jemaat Imam Mahdi itulah yang akan mula menguasai mereka dengan dalil-dalil menarik mereka kepada agama Islam. Saya rasa itu
itulah salah satu tugas Imam Mahdi alaihissalam untuk menarik mereka daripada kehancuran yang mereka cipta sendiri sebenarnya. Dan itu yang dilakukan oleh jemaat Ahmadiyah di seluruh dunia untuk menarik kembali orang-orang dunia ini mengenal pencipta mereka. Kalau tidak, mereka akan menggunakan kekuasaan-kekuasaan mereka untuk memperlihatkan kepada dunia kami yang lebih berkuasa. Tapi penghujungnya apa yang akan terjadi? Dan kalau kita melihat Hazrat Masih Maud SAW, Hazrat Imam Mahdi SAW, beliau bagaimana beliau mematahkan akidah-akidah, kepercayaan orang-orang Dajjal dan Yajuj Majuj ini adalah melalui dalil-dalil daripada Al-Quran. Jadi saya melihat bahawa kalau apabila mereka ni Dajjal dan Yajuj Majuj ini telah dapat dikuasai oleh ajaran-ajaran sejati yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dengan sendirinya mereka akan masuk ke dalam Islam dan akhirnya mereka akan beriman kepada Tuhan yang satu, itu ketauhidan. Jadi saya rasa itu jalan keluarnya bagaimana hilangnya kuasa mereka itu dengan menerima agama Islam, menerima ajaran suci Rasulullah SAW, dan itu semua dilakukan oleh Imam Mahdi alaihissalam dan jemaatnya dengan dalil-dalil. Itu saya rasa itu jalan keluarnya bagaimana kita menarik mereka. Cuma satu hal yang kita sedih sekali dengan saudara-saudara kita Islam di luar sana masih lagi mempercayai bahawa Dajjal masih belum muncul, dan juga Yajuj Majuj masih lagi terperangkap di satu tembok ataupun kawasan yang jauh daripada umat manusia. Padahal itu kesalahpahaman yang mereka fahami dalam mentafsir ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Selagi mereka masih pada tahap itu, masih lagi salah tafsir tentang perkara itu, mereka sampai bila-bila tidak akan sadar bahawa Dajjal itu sedang berada di rumah mereka. Sampai bila-bila pun mereka tidak akan dapat menghadapi bagaimana untuk menolak ataupun menyangkal ataupun menghadapi Dajjal itu sendiri. Nah, itu bagaimana tanggung jawab kita semua untuk memberikan kepahaman bahawa Dajjal itu bukan satu makhluk, bukan raksasa, tapi orang seperti kita, tetapi mereka ada ideologi yang tersendiri untuk berhubung ataupun menjalinkan hubungan dengan kita. Nah, kita kena hati-hati dalam perkara ini. Okey, jazakumullah tuan. Alhamdulillah, demikianlah perbincangan kita pada hari ini. Banyak ilmu pengetahuan yang kita peroleh daripada mubalik-mubalik kita. Mudah-mudahan banyak manfaat untuk kita semua. Demikianlah daripada saya, Salman Ahmad, dan kru MTA yang lain mengucapkan ribuan terima kasih. Jazakumullah ahsana jazah. Jadi jangan lupa duduk rumah, stay safe, stay home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.